Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Mak Nazhar bin Mak Saleh, nombor matrik 290146, akan membentangkan mengenai tugasan kumpulan GMGM 3013 iaitu hubungan manusia dalam pentadbiran. Tajuk yang dipilih adalah kesejahteraan psikologi, keseimbangan kerja hidup dan prestasi pekerja di Tenaga Nasional Berhad TNB semasa pandemik COVID-19. Pembentangan ini akan dibantu oleh dua orang ahli kumpulan saya juga, iaitu Nur Najihah Najwa, Muhammad Zamri, nombor matrik 290224, dan Fatin Nadiah Abdul Aziz, nombor matrik 290125. Okey, pengenalan mengenai TNB adalah TNB merupakan sebuah syarikat penjana kuasa terbesar di tanah Melayu yang ini mempunyai aset sebanyak 87 bilion dan menggaji 33,500 orang pekerja. Pelanggan TNB pula adalah lebih kurang 8.3 juta di Semenanjung, Sabah dan Labuan. TNB ditubuhkan pada tahun 1949 sebagai lembaga elektrik pusat. Ia juga berfungsi sebagai pembekal utama tenaga elektrik dan pengurusan grid nasional. Konsep hubungan manusia dalam pentadbiran. Definisi yang diberi adalah interaksi dan komunikasi dalam organisasi. Kepentingannya adalah untuk meningkatkan suasana kerja yang positif, kerjasama dan kepuasan bekerja. Kesimpulannya adalah hubungan yang baik sama dengan produktiviti tinggi dan prestasi cemerlang. Okey, isu relevan yang dipilih iaitu kesejahteraan psikologi dan keseimbangan kerja hidup semakin penting sejak 2020 akibat pandemik COVID-19. Perubahan yang mendadak iaitu cabaran kerja dari rumah ataupun dikenali dengan WFH. Ia merupakan kesukaran untuk memisahkan waktu kerja dan peribadi. Ia juga peningkatan bebanan kerja dan kekurangan interaksi sosial. Kebimbangan terhadap kesihatan mental juga dilaporkan oleh pekerja, iaitu waktu kerja yang lebih panjang meningkatkan risiko masalah mental seperti kebimbangan dan kemurungan. Situasi krisis kesan di pihak TNB juga adalah pekerja TNB hadapi tekanan tinggi semasa krisis bekalan elektrik bagi memastikan bahawa perkhidmatan elektrik beroperasi dengan lancar. Penyesuaian kepada cara kerja baru menyebabkan tekanan mental dan keletihan. Tekanan tindakan proaktif TNB yang boleh diambil iaitu program kesihatan mental, polisi kerja fleksibel dan komunikasi terbuka. Kesimpulannya, dengan membina persekitaran kerja eksklusif dapat meningkatkan produktiviti dan memelihara bakat terbaik. Oleh itu, kesejahteraan psikologi dan kepentingan kerja hidup penting untuk kebajikan pekerja dan prestasi organisasi di TNB. Seterusnya, saya serahkan kepada Fatin Najwa untuk tajuk berikutnya. Mike. Terima kasih Cik Mak Zahra Mak Saleh. Saya akan mengutarakan mengenai perbincangan isu yang dipilih, iaitu dalam konteks TNB, isu kesejahteraan psikologi dan keseimbangan pekerja telah muncul sebagai elemen penting sejak 2020 yang mana mempengaruhi prestasi kerja dan kualiti perkhidmatan, yang mana membawa kepada maksud kesejahteraan psikologi adalah melibatkan dua perkara, iaitu pertama, melibatkan keadaan mental yang stabil dan emosi positif. Kedua, meningkatkan kemampuan pekerja untuk menghadapi cabaran. Yang membawa maksud kepada seimbangan kerja hidup itu ialah merupakan seni untuk mengimbangi tanggungjawab kerja dan kehidupan. Beban kerja yang tinggi boleh menyebabkan keletihan dan menurunkan produktiviti. Selain itu juga, isu yang dipilih ini akan menyebabkan cabaran semasa WFH, iaitu peningkatan beban kerja dan tekanan untuk memenuhi sasaran, kurangnya interaksi sosial dan sokongan emosi, pengurusan masa yang kompleks dengan tanggungjawab keluarga. Yang kedua adalah impak terhadap organisasi. Kesejahteraan mental yang terganggu menjejaskan produktiviti, penurunan kualiti perkhidmatan dan kepercayaan masyarakat terhadap TNB,
ketidakpuasan hati pekerja boleh meningkatkan kadar perolehan. Oleh itu, langkah yang boleh diambil oleh TNB ialah memperkenalkan waktu rehat yang mencukupi dan sokongan mental, menggalakkan komunikasi terbuka dan polisi kerja fleksibel. Yang seterusnya, fokus pada kesejahteraan pekerja untuk meningkatkan prestasi keseluruhan. Selain itu juga, pentingnya isu kesejahteraan psikologi dan keseimbangan kerja hidup di TNB yang pertama adalah dapat meningkatkan interaksi positif antara pekerja dan majikan, mewujudkan suasana kerja yang harmoni, meningkatkan komitmen dan produktiviti pekerja. Yang kedua, pengurangan kadar perolehan pekerja, iaitu pekerja sejahtera lebih komited dan puas. Pengurangan tekanan dan beban kerja dapat menjaga pengetahuan dan pengalaman dalam organisasi, meningkatkan reputasi TNB sebagai majikan. Dan yang ketiga, meningkatkan inovasi dan kreativiti, iaitu kesejahteraan mental dapat merangsangkan kreativiti, manakala pekerja sihat mental menghasilkan idea inovatif dan pengiktirafan pencapaian mendorong inovasi, keterlibatan dalam proses organisasi merangsang idea baru diwujudkan. Seterusnya, meningkatkan kualiti perkhidmatan, iaitu kualiti perkhidmatan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Seterusnya dapat menggunakan aduan dan memastikan pematuhan piawaian, meningkatkan kecekapan operasi dan produktiviti dan menyokong inovasi dan pembangunan lestari. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketahanan organisasi TNB. Ketahanan penting untuk menghadapi cabaran dan krisis. Seterusnya memastikan kelangsungan operasi dalam situasi sukar. Pengurusan risiko yang baik dapat mengurangkan kerugian dan menyesuaikan diri dengan teknologi baru untuk kecekapan tinggi. Seterusnya saya serahkan kepada Cik Najwa untuk teruskan pembentangan. Terima kasih. Seterusnya adalah penambahbaikan yang dicadangkan. Yang pertama ialah program latihan dan pembangunan, fokus pada pengurusan tekanan dan pembangunan diri, meningkatkan kemahiran interpersonal dan kesejahteraan mental, menghasilkan suasana kerja yang lebih harmoni, proaktif dalam mencipta persekitaran kerja yang positif. Selain itu, pendirian kumpulan adalah isu kesejahteraan pekerja perlu ditangani dengan segera. Kesejahteraan pekerja berkait rapat dengan produktiviti, mengurangkan kadar ketidakhadiran dan memastikan operasi berjalan dengan lancar, mewujudkan hubungan positif antara pekerja dan pengurusan, menarik dan mengekalkan bakat organisasi. Kesimpulannya adalah isu kesejahteraan pekerja di TNB. Yang pertama, kritikal untuk kejayaan yang jangka masa yang panjang. Manfaat tindakan proaktif, peningkatan produktiviti, pengurangan ketidakhadiran, pembentukan hubungan kerja yang lebih baik. Inisiatif yang dicadangkan adalah polisi kerja yang lebih fleksibel, peningkatan cuti rehat dan kesihatan, program latihan dan pembangunan diri. Kesan positif yang boleh diambil adalah meningkatkan komitmen dan produktiviti pekerja, menarik dan mengekalkan bakat berkualiti. Sekian, terima kasih. Now let's enjoy the video.
Thank you so much.